Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Azlinda Ika Farhana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Azlinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia hingga bapanya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Azlinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Azlinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mampukah Azlinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa. Anak Perjanjian Syaitan 2 yang menjengah 130 perorangan di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bom dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bom menjadi hero. Pada akhirnya, jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji, ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya. Katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Perjanjian Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Petaling Jaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Perjanjian Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza dan mampu beri manfaat kepada penonton. Selalunya masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Perjanjian Syaitan 2 lebih pada filem seram Islamik, kata Ahmad Idhan, yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Niat Rapi. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Perjanjian Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idhan berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Farhana Alisata, Fasal Sanda, Azlan Komeng, Dian Piramli, Azizah Mahsan dan Syahruddin Tambi. Sementara itu, mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita,
apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar bagi saya sejak hari pertama, sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan beri kesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar, sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua grade A. Kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik katanya. Ahmad Hidayah yakin Private Studio PWS yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara pembukaan yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang rekomen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan katanya. Anak Punya Syaitan 2 berkisah Aslinda lakonan Ika menentang kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Aslinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri, Aslinda perlu melawan perjanjian malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan, sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucapkan perkataan Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghalau syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan. Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Aslinda Ika Farhana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Aslinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia hingga bapanya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Aslinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Aslinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mampukah Aslinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa, Anak Punya Syaitan 2
yang mencengah 130 pohokan di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bom dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bom menjadi hero pada akhirnya, jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya. Katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Punya Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Petaling Jaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Punya Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza dan mampu beri manfaat kepada penonton. Selalunya masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Punya Syaitan 2 lebih pada filem seram Islamik, kata Ahmad Idhan, yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Nia Rapid. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Punya Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idhan berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Fahana, Alisata, Fasas Sanda, Azlan Komeng, Dian Piramli, Aziz Ahmasan dan Syahruddin Tambi. Sementara itu, mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita. Apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar bagi saya sejak hari pertama. Sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan beri kesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar, sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua grade A. Kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik, katanya. Ahmad Idham yakin Private Studio PWS yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara pembukaan yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang rekomen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan, katanya. Anak Punya Syaitan 2 berkisah Azlinda lakonan Ika menentang kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Azlinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri,
Azlinda perlu melawan perjanjian malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucap kata Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghalau syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan. Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Azlinda Ika Farhana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Azlinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia hingga bapunya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Azlinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Azlinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mampukah Azlinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa. Anak Perjanjian Syaitan 2 yang menjengah 130 pohokan di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bom dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bomoh menjadi hero pada akhirnya, jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji, ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya, katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Perjanjian Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Putrajaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Perjanjian Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza dan mampu beri manfaat kepada penonton. Selalunya masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri
selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Punya Syaitan 2 lebih pada filem serang Islamik kata Maidahan yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Nia Rapi. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Punya Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idahan berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Fahana, Alisata, Fasasanda, Azlan Komeng, Dian Piramli, Aziz Ahmad San dan Syahruddin Tambi. Sementara itu mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita. Apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar bagi saya sejak hari pertama, sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan berkesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar, sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua kru A. Kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik katanya. Ahmad Idia yakin Private Studio PWS yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara pembukaan yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang rekomen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan katanya. Anak Punya Syaitan 2 berkisah Azlinda lakonan Ika menentang kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Azlinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri, Azlinda perlu melawan penjajah malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan, sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucapkan perkata Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghalau syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan. Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Azlinda Ika Fahana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Azlinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh
sudah meninggal dunia, hingga bapanya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Azlinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Azlinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mampukah Azlinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa, Anak Punya Syaitan 2 yang menjengah 130 pohokan di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bom dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bom menjadi hero pada akhirnya, jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji, ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya, katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Punya Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Petaling Jaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Punya Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza dan mampu beri manfaat kepada penonton. Selalunya masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Punya Syaitan 2 lebih pada filem seram Islamik, kata Ahmad Idhan, yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Nia Rapid. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Punya Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idhan berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Fahana, Alisata, Fasas Sanda, Azlan Komeng, Dian Piramli, Azizah Mahsan dan Syahruddin Tambi. Sementara itu, mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita. Apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar. Bagi saya sejak hari pertama sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan beri kesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua kru A. Kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik, katanya. Ahmad Idham yakin Prime World Studio PWS
yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara pelbagai yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang rekomen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan. Katanya Anak Punya Syaitan 2 berkisah Azlinda lakonan Ika menentang kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Azlinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri, Azlinda perlu melawan perjanjian malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucapkan perkataan Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghalau syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan. Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Azlinda Ika Farhana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Azlinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia hingga bapanya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Azlinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Azlinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mampukah Azlinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa. Anak Punya Syaitan 2 yang menjengah 130 pawagam di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bomoh dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bomoh menjadi hero.
pada akhirnya jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya. Katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Punya Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Petaling Jaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Punya Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza dan mampu beri manfaat kepada penonton. Selalunya masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Punya Syaitan 2 lebih pada filem serang Islamik, kata Ahmad Idham, yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Nia Rapid. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Punya Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idham berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Fahana, Alisata, Fasal Sanda, Azlan Komeng, Dian Piramli, Aziz Ahmasan dan Syahruddin Tambi. Sementara itu, mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita. Apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar bagi saya sejak hari pertama, sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan beri kesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar, sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua grade A. Kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik, katanya. Ahmad Idham yakin Private Studio PWS yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara pembukaan yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang rekomen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan, katanya. Anak Punya Syaitan 2 berkisah Azlinda lakonan Ika menentang kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Azlinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri, Azlinda perlu melawan penjajah malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan, sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucapkan perkata Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghadap syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2.
Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan. Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Azlinda Ika Farhana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Azlinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia hingga bapunya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Azlinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Azlinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mampukah Azlinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa. Anak Perjanjian Syaitan 2 yang menjengah 130 pohokan di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bom dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bomoh menjadi hero pada akhirnya, jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji, ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya. Katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Perjanjian Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Petaling Jaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Perjanjian Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza dan mampu beri manfaat kepada penonton. Selalunya masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Perjanjian Syaitan 2 lebih pada filem seram Islamik, kata Ahmad Idhan, yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Niat Rapi. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Perjanjian Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idhan berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Farhana, Alisata, Fasasanda, Azlan Komeng, Dian Piramli,
Azizah Mahsan dan Syahruddin Tambi. Sementara itu mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita. Apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar. Bagi saya sejak hari pertama sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan berkesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua guru kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik katanya. Ahmad Idham yakin Private Studio PWS yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara pembukaan yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang rekomen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan katanya. Anak Penyiar Syaitan 2 berkisah Azlinda lakonan Ika menentang kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Azlinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri, Azlinda perlu melawan perjanjian malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucapkan kata Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghalau syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan. Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Azlinda Ika Farhana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Azlinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia hingga bapanya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Azlinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Azlinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
Mampukah Aslinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa, Anak Punya Syaitan 2 yang menjengah 130 pohokan di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bomoh dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bomoh menjadi hero. Pada akhirnya, jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji, ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya. Katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Punya Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Petaling Jaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Punya Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza dan mampu beri manfaat kepada penonton. Selalunya masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Punya Syaitan 2 lebih pada filem seram Islamik, kata Ahmad Idhan, yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Nia Rapid. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Punya Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idhan berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Fahana, Alisata, Fasas Sanda, Azlan Komeng, Dian Piramli, Aziz Ahmasan dan Syahruddin Tambi. Sementara itu, mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita. Apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar. Bagi saya sejak hari pertama sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan beri kesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua grade A. Kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik, katanya. Ahmad Idham yakin Private Studio PWS yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara pembukaan yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang beri komen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan, katanya. Anak Punya Syaitan 2 berkisah Aslinda lakonan Ika menentang
kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Azlinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri, Azlinda perlu melawan perjanjian malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucap perkata Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghalau syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan. Sinopsis Anak Perjanjian Syaitan 2. Anak Perjanjian Syaitan 2 mengetengahkan perjalanan hidup Azlinda Ika Farhana, seorang wanita muda yang kerap melalui peristiwa mistik hingga membuka tabir sejarah keturunannya. Semasa menyambut ulang tahun ke-21, Azlinda diganggu teruk oleh gangguan yang menghantuinya sejak kecil. Walaupun dia telah dikenal pasti mengidap anxiety disorder secara medikal, dia meyakini kaitannya dengan sejarah hitam lampau, iaitu perjanjian yang dilakukan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia hingga bapanya yang sampai pada tahap tidak sanggup lagi untuk menjaga Azlinda dan memutuskan untuk melepaskannya ke pusat kebajikan. Suatu hari ketika menjalani pengajian agama, Azlinda berhadapan dengan kebangkitan makhluk halus mendorongnya mencari bimbingan Ustaz Taha Alisata untuk melawan pengaruh syaitan. Apabila tentangan mencapai kemuncak, dia menghadapi pertarungan sengit dalam melawan kuasa jahat. Dalam pertempuran dramatik, dia berdepan secara langsung dengan makhluk halus untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mampukah Azlinda menentang perjanjian malapetaka yang sudah lama menjadi sebahagian dari darah dagingnya, atau akan terus berada dalam kegelapan sepanjang sisa hidup? Bukan filem seram biasa. Anak Perjanjian Syaitan 2 yang menjengah 103 pepohokan di seluruh negara sejak Khamis lalu dibikin dengan menerapkan elemen kerohanian seperti mengangkat ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Dr. Ahmad Idhan Ahmad Nasri berkata apa yang diketengahkan adalah aspek penyucian rohani melalui penceritaan dalam filem, bukan sekadar menghasilkan naskah seram klise. Kalau tengok dalam filem ini, saya mengetengahkan kebesaran ayat ruqyah. Saya tidak masukkan babak yang menggunakan bomoh dan seumpamanya. Kalau tengok filem sebelum ini, ada yang bomoh menjadi hero pada akhirnya, jadi saya cuba lari daripada itu. Konsep yang saya bawa adalah lebih kepada untuk memulihkan rohani. Masyarakat hari ini ramai yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya kalau dikaji, ia lebih kepada ketidakstabilan rohani atau rohani yang sakit. Perubatan juga betul untuk merawatnya, tetapi ayat Al-Quran adalah penawar kepada segala-galanya, katanya ditemui pada sesi tayang khas filem Anak Perjanjian Syaitan 2 di TGV MCOT Strand Mall Petaling Jaya baru ini. Sehubung itu, Ahmad Idham berkata Anak Perjanjian Syaitan 2 cuba mengetengahkan jalan cerita berbeza
kita mampu beri manfaat kepada penonton. Selalu masyarakat Malaysia kalau hendak pulihkan diri selalu menggunakan pihak ketiga, sama ada pengiman atau ustaz yang doakan. Tetapi saya cuba mengetengahkan pengamalan ayat ruqyah yang sebenarnya mampu memulihkan. Disebabkan itulah Anak Punya Syaitan 2 lebih pada filem serang Islami kata Maidahan yang juga pengarah karya seram panggung seperti Jangan Pandang Belakang dan Nia Rapid. Selepas kejayaan sequel pertama menjadi tayang pada Oktober 2019, Anak Punya Syaitan 2 dikatakan naskah yang mengujakan sebab 4 tahun Idahan berehat daripada menghasilkan filem. Filem terbitan Crime Brilliant Studio itu dibintangi Ika Fahana, Alisata, Fasasanda, Azlan Komeng, Dian Piramli, Aziz Ahmasan dan Syahruddin Tambi. Sementara itu mengolah mengenai sasaran kutipan, Ahmad Idham mengharapkan sambutan positif diterima. Apa yang penting adalah percaya kalau orang suka produk kita. Apabila jadi sebutan, insyaAllah kutipan akan besar bagi saya sejak hari pertama. Sebab filem semua berkait rapat dengan cita rasa penonton. Kalau orang tidak suka, ia akan berkesan pada kutipan. Sebenarnya ini suatu cabaran besar, sebab hendak buat kemunculan semula bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya kepada kerja berpasukan. Kalau tengok kepada pelakon pun bukan sekadar tangkap muat, mereka semua grade A. Kalau hendak hasilkan filem terbaik, pasukan pun kena terbaik katanya. Ahmad Idian yakin Private Studio PWS yang menjadi ejen publicity mampu mempromosikan filem berkenaan secara sebaik mungkin. Boleh nampak impak menerusi papan iklan di beberapa lokasi tayangan di 130 pawagam antara perbukaan yang besar untuk 2024. InsyaAllah filem ini mampu menghiburkan penonton. Paling bersyukur bila saya tidak jumpa lagi maklum balas negatif penonton. Banyak yang rekomen positif sekaligus mempengaruhi bawakan untuk tambah lagi slot tayangan katanya. Anak Punya Syaitan 2 berkisah Azlinda lakonan Ika menentang kejadian mistik yang menghantui sejak kecil. Walaupun Azlinda disahkan mengalami penyakit keresahan atau SNT, dia yakin gangguan menghantuinya sejak kecil berkait rapatnya secara hitam ibu bapanya. Dengan hasrat menyembuhkan diri, Azlinda perlu melawan penjajah malapetaka yang menjadi sebahagian darah dagingnya. Kesemua pelakon yang disebutkan tadi sangat selesa menyarungkan karakter masing-masing, termasuk watak tambahan seorang gadis yang dirasuk di pusat tahfiz yang tidak sempat saya tanya namanya. Namun begitu, saya merasa ada beberapa karakter yang tidak cukup kukuh dan perlu disempurnakan, dibangunkan sebab Ustazah Jamilah yang hanya boleh mengucap kata Allahu Akbar dan Astaghfirullah semasa ingin menghadap syaitan. Sekian saja Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang telah ditayangkan